Salam dan salam sejahtera. Saya Ray Robin dan ini berita tengah hari edisi Sabtu 11 April 2020. Lebih 153 keluarga dalam kalangan masyarakat orang asli yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Negeri Sembilan menerima bantuan tabung musaadah COVID-19. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri, sumbangan tersebut bagi meringankan beban dan kesukaran hidup yang dihadapi mereka susulan tidak dapat keluar bekerja. Tabung musaadah COVID-19 telah ke 5 buah negeri iaitu Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu dan Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita JAKIM cuba menyantuninya bersama dengan JAKWA dan juga penggerak masyarakat orang asli, insya-Allah. Alhamdulillah pada petang ini telah direalisasikan kepada lebih 153 keluarga dengan barangan dan juga sejumlah daripada duit untuk setiap keluarga di dua kampung ini. Tujuannya meringankan bebanan kesukaran dalam kehidupan mereka, insya-Allah. Dato' Dr. Zulkifli menyatakannya pada majlis penyampaian misi sumbangan tabung musaadah COVID-19 di JAKIM di Labu. Tabung itu hasil kerjasama antara beberapa agensi korporat seperti JAKIM, Jawi dan Yayasan Jauhar selain orang ramai. Sumbangan berbentuk barangan keperluan harian dan wang tunai disampaikan kepada setiap ketua isi rumah orang asli. 33 orang yang mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Johor ditahan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan seramai 1,191 orang ditahan sepanjang tempoh PKP dilaksana di negeri itu. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Pichai menerusi kenyataan media berkata 140 orang telah dikenakan kompaun sejak 8 April lalu. Kesemua yang ditahan disiasat dan didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan selain Seksyen 222-B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 dan Peraturan -3 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Polis Johor akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melanggar arahan PKP. Polis mengenal pasti 80 laluan tikus di Johor yang digunakan penduduk untuk mengelak sekatan jalan raya semasa tempoh PKP. Jelas Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Pichai berkata, sekatan jalan raya akan dipertingkat mulai minggu depan bagi mengatasi perkara itu. Pihak polis akan menambah anggota yang bertugas khususnya di kawasan laluan tikus sejajar lanjutan PKP sehingga 28 April depan. Lebih 2,000 pegawai dan anggota polis bertugas sepanjang tempoh PKP. Laluan tikus ni macam saya katakanlah memang sentiasa berubah-ubah. Yang paling penting yang kita nak buat sekatan jalan raya ni, laluan tikus ni sudah pasti akan menuju ke jalan raya. Kita kena pastikan jalan raya yang sering digunakan yang berhampir dengan laluan tikus untuk kita membuat sekatan jalan raya. Dia bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor Bahru. Dalam perkembangan lain, Dato' Ayub Khan menegaskan rakyat Malaysia yang pulang dari Singapura wajib disaring dan jika mempunyai simptom COVID-19, mereka akan terus dibawa ke pusat kuarantin. Pihak polis turut membuat peperiksaan di rumah individu yang diarah kuarantin. Sementara itu, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afandi Buang menegaskan Angkatan Tentera Malaysia ATM kekal komited memperketat kawalan di sepanjang kawasan sempadan negara. Ia bagi mendepani kemungkinan warga asing memasuki Malaysia dengan menggunakan laluan-laluan tikus yang akan memberi impak langsung kepada peningkatan wabak COVID-19. Menerusi kenyataan media, beliau menjelaskan ATM juga mengambil pelbagai perkiraan keadaan dalam merangka pelan strategik pertahanan negara merangkumi apa jua situasi terutama semasa negara kini menghadapi penularan wabak COVID-19. Selaras perutusan Perdana Menteri semalam, ATM akan memperkukuh perintah dan kawalan di setiap pemerintahan darat, laut dan udara supaya ia sentiasa berada pada tahap tertinggi. Tan Sri Afandi turut memberi jaminan pengukuhan kawalan operasi di sempadan negara tidak menjejaskan tugas anggota sedia ada dalam operasi penawar dalam penguatkuasa PKP dan PKPD.
Kementerian Dalam Negeri KDN terus memburu 4 individu yang menjadi dalang sindiket penyeludupan masuk warga asing ke Langkawi melalui laluan laut. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, hasil risikan mendapati kumpulan migran itu bukan kumpulan terakhir, sebaliknya terdapat beberapa lagi kumpulan yang terlibat. Isnin lalu, sekumpulan 202 pelarian Rohingya mendarat di Teluk Nibong, Langkawi. Kita tahu ini kemungkinan besar adalah merupakan satu sindiket. Kerana apabila kita soal dan bertanyakan dengan beberapa orang daripada 202 ini, mereka mengatakan tujuan pertama, kalau yang perempuan tujuannya untuk bertemu dengan suami yang sudah ada di sini. Maka bermakna perancangan itu bukannya satu perancangan yang baru, tetapi merupakan satu perancangan yang sudah lama. Sidang media beliau di Langkawi turut dihadiri Ketua Setiausaha KDN, Datuk Jamil Rakon, dan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman PDRM, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani. Pintu masuk tidak dikawal dan tiada saringan dibuat terhadap pengunjung antara kesalahan dikesan di Pasar Borong Batu Berendam, Melaka. Menurut Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ, Syadan Osman, pihaknya telah mengarahkan pengendali Pasar Borong itu untuk mengambil tindakan segera. Ya, banyak teguran yang kita bagi teguran kepada pengendali Pasar Borong ini, supaya dia mempertingkatkan action kena buat dalam masa 24 jam ini, supaya dia kena pertingkatkan keselamatan pengunjung untuk masuk ke dalam Pasar Borong ini. Memang banyaklah saya tengok sebab apa pintu masuk semua tak dikawal, pengunjung masuk tak dikawal, boleh masuk suka-suka saja. Jadi kita minta pengendali Pasar Borong ini kena memastikan tingkatkan semula dia punya kawalan masuk di Pasar Borong ini. Ia mengadakan pemantauan di Pasar Borong Batu Berendam awal pagi tadi melibatkan 9 anggota penguatkuasa MPHTJ bagi memastikan peniaga mematuhi PKP. Anggota keselamatan yang bertugas bagi sekatan jalan raya di sekitar daerah Bentong, Pahang akan menerima sumbangan kemudahan tandas bergerak. Inisiatif itu diambil Ahli Majlis Perbandaran Bentong, Datuk Jasvir Singh Ram, menyedari keperluan asas petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus menjalankan operasi berterusan itu. 5 tandas mudah alih disediakan, iaitu di sekatan Jalan Raya Batu Empat, berhampiran kilang Lee Rubber, Benus, dan 2 di Kampung Cinta Manis. Bagi Datuk Jasvir Singh, sumbangan tandas mudah alih itu dilihat amat penting bagi memberi keselesaan kepada anggota polis dan tentera yang bertugas. Majlis penyerahannya disempurnakan Pegawai Daerah Bentong, Datuk Muhammad Zulkifli Hashim, dan Ketua Polis Daerah Superintenden Yusof Ulis. Menurut Superintenden Yusof, tandas bergerak sememangnya diperlukan petugas keselamatan, apatah lagi sekatan jalan raya dibuat sepanjang hari dalam tempoh yang lama. Bersua kembali.
Malaysia bakal menerima kunjungan pasukan pakar perubatan dari China dalam tempoh 2 minggu lagi. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kolaborasi dengan negara itu akan meliputi perkongsian pengalaman dalam menangani penularan wabak COVID-19. And basically they will see the performance of our hospitals as well as to share experience because they have been through the process of handling COVID-19. So experience in terms of public health in the hospital as well as the test. Beliau percaya Malaysia mampu mengamalkan inisiatif yang diambil China dalam menangani penularan COVID-19. Rumah pangsa atau flat menjadi pilihan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Langkawi bagi melakukan ops sanitasi awam. Inisiatif itu diambil memandangkan kawasan perumahan terbabit mempunyai jumlah penduduk yang ramai. Menurut Ketua Zon JPBM Langkawi, Muhammad Fazullah Muhammad Dor, sanitasi yang dilakukan bersama Majlis Perbandaran Langkawi itu memfokuskan kawasan parkir dan tangga yang berisiko terdedah kepada wabak penyakit. Pandukan kepada SOP daripada pihak KKM sendiri di mana tata cara pembersihan dan juga disinfeksi di tempat awam. Tujuan utama yang kita lakukan adalah untuk membasmi kuman di tempat yang kita target boleh tercemar daripada manusia sendirilah. Beliau ditemui pada ops sanitasi awam di flat Taman Berlian Kuah. Sanitasi di keseluruhan flat itu disertai hampir 30 anggota bomba. Ini pula susulan pencemaran sungai di kawasan perindustrian Jelapang Ipoh, Perak. Hasil siasatan Jabatan Alam Sekitar JAS Perak mendapati ia berpunca daripada pelepasan bahan mentah sintetik latex dari kilang membuat sarung tangan ke longkang awam dan mengalir ke sungai berhampiran. JAS Perak menjalankan persempelan dari dalam kilang dan longkang awam berhampiran untuk dihantar ke Jabatan Kimia selain sampel ikan mati dari beberapa lokasi di Sungai Meru yang dihantar ke Jabatan Perikanan Negeri Perak untuk dianalisis. Menteri Alam Sekitar dan Air Tuan Ibrahim Tuan Man dalam kenyataan media berkata pihak kilang diarah menjalankan pembersihan di longkang awam dan sungai sehingga selesai. JAS Perak mengambil tindakan di bawah Seksyen 25 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jika sabit kesalahan, denda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali menanti pesalah. Bermula 28 Mac 2020, TV1 akan menjadi saluran penyiar utama bagi menyalurkan maklumat berhubung COVID-19. Ikuti kami di saluran berita RTM menerusi platform 123 di My Freeview. Maklumat sahih kami bawakan kepada anda hanya di RTM. Susulan pelanjutan PKP 2 minggu lagi, beberapa sektor ekonomi terpilih akan dibuka semula secara berperingkat dengan garis panduan penjagaan kesihatan dan kawalan pergerakan yang ketat. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, sebuah jawatan kuasa khas Kabinet kini diwujudkan bagi meneliti senarai sektor ekonomi berkenaan. Saya ingin tegaskan bahawa pembukaan beberapa sektor yang terhad ini bukan bermaksud kita melonggarkan perintah kawalan pergerakan. Perintah ini masih berkuat kuasa dan semua arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa mestilah dipatuhi. Jika terdapat pengusaha, kilang ataupun syarikat yang melanggar peraturan, kerajaan akan menarik balik kebenaran yang diberikan. Senarai sektor ini akan diumumkan oleh kerajaan dalam masa yang terdekat ini. Tempoh lanjutan PKP sehingga 28 April tidak dapat dinafikan bakal memberi kesan lebih besar kepada para usahawan. Sekalipun industri pelancongan dikatakan paling terkesan dengan terjejasnya sektor penerbangan dan logistik. Namun bagi usahawan IKS, situasi itu membimbangkan. Menurut Ketua Pegawai Strategik Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, Datuk Fazli Shah Anwar,
usahawan IKS perlu menggunakan peluang jaringan internet bagi memulakan perniagaan secara digital. Beliau meminta pengusaha terutamanya yang berada di luar bandar untuk menambah pengetahuan mengenai perniagaan digital, memandangkan pembeli dan pengguna kini dilihat menyokong usaha penjualan secara dalam talian. Konten yang kita dah sedia ada, tapi mungkin itu tidak dioptimumkan untuk infrastruktur yang di luar bandar. Mungkin pada masa ini dia perlukan HD ataupun fiber internet connectivity. Kita sekarang telah tengah meneliti bagaimana caranya kalau kita bukakan akses itu dan mungkin form factor untuk kandungan-kandungan ini supaya dia mampu dibawa atas rangkaian 3G atau 4G atau smartphone yang mungkin bukan spek tinggi sangatlah. Segala maklumat dapat diperolehi menerusi laman web mdec.my atau hubungi talian 1-800-88-8338. Peniaga kecil serta pengusaha PKS di Selangor pula diminta tidak mengambil mudah kesan penularan wabak COVID-19 kepada perniagaan mereka. Yang di-Pertua Persatuan Peniaga Pasar Malam Bumi Putra Petaling Jaya, Kamal Ahmad Abdullah, menasihatkan mereka merujuk arahan kerajaan bagi menerima bantuan. Seramai 146,390 penjaja yang telah ada kita daftar dengan online sekarang ni. Jadi yang inilah pihak persatuan terpanggil untuk membantu ataupun untuk sedikit sebanyak memberi satu impak kepada peniaga-peniaga kita apa yang perlu peniaga-peniaga kita dapat daripada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Beliau turut mencadangkan peniaga kecil menyediakan perkhidmatan diperlukan orang ramai termasuk memanfaatkan jualan dalam talian selain menyediakan khidmat penghantaran makanan. Baik, ke laporan selanjutnya. Universiti Sains Islam Malaysia USIM berjaya menghasilkan 299 pakaian perlindungan diri PPE untuk dibekalkan kepada hospital dan klinik bagi projek pengeluaran fasa pertama. Untuk fasa kedua, USIM menyasarkan pengeluaran 1,000 unit PPE dengan kerjasama syarikat tempatan. Projek tersebut bermula 1 April lalu melibatkan doktor pakar klinik kesihatan USIM dan pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan FPSK. PPE yang telah siap bagi fasa pertama diserahkan kepada Hospital Ampang. Bagi fasa ketiga pula, USIM bekerjasama dengan Pusat Keusahawanan Universiti PKUU, Pusat Libat Sama Masyarakat dan Jalinan Industri dan Pusat Wakaf Zakat USIM untuk menghasilkan 2,000 unit PPE. Pengguna internet di Malaysia hanya mengalami gangguan capaian yang minimum walaupun terdapat kerosakan pada salah satu segmen kabel dasar laut Asia Pacific Cable Network 2 APCN2. Pengguna tidak perlu gusar kerana masih terdapat kabel dasar laut lain yang boleh digunakan untuk menyalurkan trafik internet. Menerusi satu kenyataan media, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menjelaskan sistem kabel dasar laut berkenaan yang menghubungkan Malaysia ke Singapura, Hong Kong dan Amerika Syarikat ialah sistem kabel dasar laut yang disertai Telekom Malaysia di seluruh dunia.
RTM juga telah mengaktifkan kapasiti tambahan melalui sistem kabel dasar laut cahaya Malaysia yang menghubungkan trafik antarabangsa Malaysia ke Jepun. Selain itu, nama besar seperti Akamai Technologies, Amazon dan Facebook telah membuat sambungan peering di Malaysia Internet Exchange Malaysia MyIX di samping menyediakan pelayan cash di rangkaian penyedia perkhidmatan internet tempatan. Oleh itu, kandungan-kandungan ini masih lagi boleh dicapai pengguna internet tempatan tanpa gangguan. Jabatan Imigresen pula menegaskan video yang tular kononnya berlaku insiden rempuhan rakyat Malaysia di bangunan Sultan Iskandar BSI pada 9 April lalu adalah palsu. Rakaman video itu sebenarnya ialah suasana latihan kebakaran di BSI pada 18 Disember 2019. Justru pihak Jabatan Imigresen akan mengambil serius perbuatan penularan video berkenaan oleh pihak tidak bertanggungjawab yang berniat untuk menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Satu laporan polis akan dibuat Jabatan Imigresen Johor. Untuk maklumat terkini wabak COVID-19, ikuti laman rasmi media sosial Berita RTM. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dan portal rasmi Berita RTM. RTM, jenama media paling dipercayai. 198 kes baharu COVID-19 dilaporkan di Singapura menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan wabak itu meningkat kepada 2,108 kes. Singapura kini berusaha memerangi penularan wabak yang semakin buruk dengan melaksana kuarantin terhadap 4 kompleks asrama pekerja. Asrama terbabit menempatkan puluhan ribu pekerja, kebanyakannya dari Asia Selatan, di mana lebih 200 kes jangkitan COVID-19 dikesan setakat ini. Terdapat kira-kira 280 ribu pekerja pembinaan migran di Singapura yang kebanyakannya tinggal di asrama dengan kedai dan kemudahan lain berada di lokasi sama. Setakat ini, Singapura melaporkan lebih 2,108 kes, termasuk 7 kematian akibat COVID-19 yang secara relatif rendah mengikut standard global. Memandangkan Arab Saudi belum memutuskan status haji tahun ini, agensi pelancongan Andalusia Travel and Tours meminta bakal jemaah yang sudah membeli pakaian haji ataupun pakej haji agar tidak membatalkan tempahan, sebaliknya hanya meminda tarikh penerbangan mereka. Langkah itu diharap memberi situasi menang-menang kepada semua pihak. Pengerusi Eksekutif Andalusia Travel and Tours, Datuk Mat Daud Cik Ngah berkata, jemaah haji tidak perlu gusar terhadap agensi pelancongan itu kerana sebarang masalah yang timbul akan diselesaikan secara bijaksana. Apabila berlaku sahaja pemberhentian visa pada 27 hari bulan 2, maka esoknya terus kita menghubungi Muassasah Arab Saudi yang kita punya Al-Usam, minta jaminan mereka. Dan kita juga menulis surat kepada semua agensi penerbangan agar boleh kita tangguhkan, boleh kita ni, dan mereka kata duit kita selamat, mereka akan simpan dan kita gantikan perbelanjaan ini pada tarikh-tarikh lain yang apabila bisa dikeluarkan oleh kerajaan Saudi. Jadi tidak ada masalah sangat. Pengarah Undang-Undang Andalusia, Ida Rizwana Idris pula memberi jaminan wang akan dibayar balik kepada semua bakal jemaah haji yang menempah pakej dengan syarikat itu. Malaysia mencatat ketibaan 26.17 juta pelancong asing sepanjang tahun lepas. Ia sekaligus menyumbang pendapatan pelancongan sebanyak 86.14 bilion ringgit.
Tourism Malaysia dalam satu kenyataan media menjelaskan pertumbuhan kecil 1% dari segi kehadiran pelancong itu mendorong peningkatan perbelanjaan pelancongan sebanyak 2.4% berbanding tahun 2018. Pada masa sama, prestasi pelancongan negara juga merekodkan pertumbuhan dari segi pembelanjaan per kapita yang meningkat sebanyak 1.3% kepada RM3,300, manakala purata tempoh tinggal ALOS naik sebanyak 0.9 malam kepada 7.4 malam. 3 negara mencatat bilangan pelancong tertinggi ke negara ini ialah Singapura 10.16 juta, Indonesia 3.6 juta dan China 3.1 juta. Secara keseluruhan, penyumbang terbesar perbelanjaan pelancong kekal dari pasaran ASEAN dengan jumlah 43.72 bilion ringgit. Kerajaan Negeri Perak memperkenalkan pusat panggilan pengasingan hasil kerjasama pelbagai agensi berkaitan dalam mendepani penularan COVID-19. Jelas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, inisiatif itu bertujuan memantau pergerakan serta kesihatan individu di bawah siasatan PUI di negeri itu. Kita mengadakan panggilan telefon kepada mereka secara berkala untuk bukan sahaja untuk memastikan mereka dalam keadaan sihat, tetapi kita juga membantu menjaga kebajikan mereka. Jika mereka mempunyai masalah dari segi kebajikan, kita juga akan menyalurkan bantuan melalui Jabatan Kebajikan dan sebagainya. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan tiada perlawanan yang berbaloi dalam mempertaruhkan risiko nyawa seorang manusia dan badan pentadbir bola sepak dunia itu berhadap dapat membantu kewangan persekutuan bola sepak negara-negara semasa pandemik coronavirus. Kebanyakan liga bola sepak utama dan kejohanan antarabangsa digantung kerana penularan COVID-19. Infantino tegas bahawa tiada perlawanan akan diadakan sehingga ia selamat. Tambahnya, menjadi keutamaan prinsip yang akan digunakan dalam kesemua pertandingan dan menggalakkan semua pihak mengikutinya dengan kesihatan adalah perkara utama. Bundesliga Jerman dilaporkan akan kembali bermula secara tertutup pada Mei dengan pemain sudah memulakan latihan, manakala liga lain boleh dimulakan pada musim panas. Katanya adalah menjadi sesuatu yang tidak bertanggungjawab untuk melangsungkan kejohanan jika ia tidak 100% selamat. Bekas pemain legenda dan pengurus Liverpool, Kenny Dalglish, disahkan positif COVID-19 tetapi tidak menunjukkan sebarang gejala penyakit berkenaan menurut keluarganya. Bekas penyerang Scotland berusia 69 tahun itu yang memulakan karier di Celtic dimasukkan ke hospital Rabu lalu bagi rawatan jangkitan yang memerlukan suntikan antibiotik. Ujian menunjukkan dia positif COVID-19 walaupun sebelum itu tidak menunjukkan sebarang gejala penyakit berkenaan. Sebelum dimasukkan ke hospital, dia memutuskan untuk mengasingkan diri secara sukarela bersama keluarganya lebih lama daripada dinasihatkan. Dalglish memenangi gelaran Liga Scotland bersama Celtic sebagai pemain sebanyak 4 kali sebelum menyertai Liverpool pada tahun 1977. Di Anfield, dia merangkul 8 gelaran Liga Inggeris, 3 Piala FA dan 3 kejuaraan Eropah sepanjang 13 tahun karier gemilangnya sebagai pemain dan 2 kali menjadi pengendali. Baik, paparan itu mengakhiri berita tengah hari edisi hari ini Sabtu 11 April. Teruskan bersama dengan kami di RTM sebagai jenama diktiraf paling dipercayai dan ingat duduk di rumah, patuhi perintah kawalan pergerakan. Dengan itu saya Redovin Salomat dan kita jumpa lagi.